ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat sambung Al-Jauhar Al-Mawhub bab yang ke-12. Allah, pejalan celik tahu-tahu bab ke-12 lah. Pada menyatakan kelebihan memakai serban bagi lelaki lah. Bagi lelaki serban ni pakailah. Kita dah bahas sikit dah ni baru ni. Tentang kelebihan memakai serban ni. Yang mana memakai serban ni kalau tengok muka surat apa tu 61 kan 62 63 atas sekali 63 kalau yang Jawi 63 atas sekali tu yang mana sebelum ni kita dah bahas 61 muka surat 61 62 bukan 61 62 pada muka surat 62 tu sebelum masuk 63 tu dah bahas sikit dah. Iaitu setiap orang ni kenalah pakai serban. Bagi kalau tak pakai selalu pun kurang-kurang pakai sekali. Bagi lelaki lah, bagi isteri tu ingatkanlah suami dia untuk pakai serban sebab kelebihannya sangat besar. Kelebihan pakai serban tu sebab serban ni dia macam mahkota. Dia macam mahkota. Kalau yang atas kepala lah dia macam mahkota. Bila dia macam mahkota, kalau orang pakai serban ni macam pakai mahkota lah. Macam raja lah umpamanya. Sama ada pakaian serban tadi tu yang kita panggil imamah, apa yang belit dia panggil belit atas kepala, ataupun mungkin yang letak atas kepala, letak saja. Sama ada letak atau ada serban, kata ada serban tak apalah, yang penting letak kat atas kepala, letak saja. Ataupun yang kita panggil ridak ni letak atas bahu. Letak atas bahu pula 2 ekor dia panggil, 2 ekor macam ni. Kalau nak sebelah pun tak apa. Jadi sentiasa ada disunatkan perkara yang ditinggalkan, antara sunnah yang ditinggalkan awal-awal lagi hilang dah. Sunnah yang awal-awal lagi ditinggal. Antara lah, ada banyak. Ulama' list kan ada 20 sunnah yang ditinggalkan. Ada 20. Antaranya apa? Datang solat Jumaat waktu subuh. Itu sunnah tapi ditinggalkan. Datang solat Jumaat waktu subuh. Pukul 6 tu keluar rumah 6 pagi nak sembahyang Jumaat. Ada buat? Pergi masjid tu nak sembahyang subuh tu, itu dah nak sembahyang Jumaat. Jadi subuh dan Jumaat. Itu sunnah. Tapi itu lama dah. Bila tinggal tu? Zaman sahabat lagi tinggal dah. Itu yang Sayyidina Umar azan 2 kali tu. Sebab sama Nabi iyalah subuh tu pergi keluar. Orang rumah tanya nak pergi mana bang? Nak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat apa pukul 6? Yalah lepas subuh tu tunggu baca Quran, sembahyang apa semua. Duha tunggu sampai Jumaat. Lepas Jumaat baru balik. Itu dia. Lepas tu bila kurang, maka Sayyidina Umar buat 2 kali azan. Satu azan sebelum Zuhur, satu azan masa waktu Zuhur tu kan. Kita pun sampai sekarang buat 2 kali azan. Banyak sunnah yang ditinggalkan. Sugi ketika wuduk. Itu pun ditinggalkan lah.
sugi ketika bangun tidur tu, maksud sugi tu gosok gigi lah secara umumnya. Ni ketika nak wuduk ditinggalkan. Banyak benda tinggal. Antara perkara yang ditinggalkan adalah imamah, serban. Dekat atas kepala atau atas bahu mesti kena ada sesuatu. Sentiasa ada sesuatu. Tak serban pun kepiah. Kepiah. Qalan sulah. Mana kita bahas yang terakhir tu. Qalan suah. Qalan suah letak atas kepala sentiasa ada. Paling kurang pun atas kepala sentiasa ada. Kepiah. Lain orang yang sentiasa pakai kepiah dengan orang yang tak biasa pakai kepiah. Kepiah je tak payah serban. Lain. Kalau orang yang biasa pakai, tak biasa pakai kepiah, tiba pakai kepiah, sama macam orang lain, tapi kita tengok macam lain. Orang yang tak biasa pakai serban tiba-tiba pakai, lain. Orang tak biasa pakai jubah tiba-tiba pakai, lain. Apa tak som tengok. Macam mana tak tak matching. Jadi macam pelik. Padahal orang lain pakai jubah juga, orang lain pakai serban juga. Kenapa rasa macam tak matching? Dia tak sesuai lagi. Jadi bila pakai lama dia matching. Apa istilah dia panggil? Jadi kena pakai sentiasa letak. Kalau kita tengok tutup guru dulu, letak paling kurang pun atas bahu dia. Paling kurang dia ambil kain pelekat je letak atas bahu. Dah tak ada dah serban sangat, letak kain pelekat je atas bahu. Janji biar ada atas bahu atau atas kepala lagi cantik. Apa pusing, belik, mesti kan ada. Bab besar ni fadilat banyak. Bagi imam ni yang kita bahas lepas ni, kita tak masuk lagi yang muka surat 63 ni belum masuk lagi. Cuma nak bagi tahu yang lepas. Imam dan sunat bagi imam memakai serban pada hari Jumaat. Paling kurang lah pada hari Jumaat. Pakai serban barulah lain sikit. Okey? Kadang orang, setengah orang dia tak minat pusing-pusing, tak apalah, letak lah. Tapi letak nampak capak Arab pula. Tak apalah, tak tahu. Tak tahu. Kalau boleh kepiah ni ataupun serban ni, benda sesuatu yang letak atas kepala ni, kalau boleh mesti sentiasa kena ada dia sebagai perisai. Ada orang pakai serban, maksud pakai serban tu bukan pusing aja, sama ada letak atas bahu, pegang serban, tak pakai pegang. Kacau nak daga orang, ada agak-agak? Ada. Jadi dia perisai. Perisai, serban ni perisai. Nak cakap uduh-uduh boleh tak? Cakap orang apa-apa uduh-uduh lah, maki-maki orang. Ada, buang serban. Kan orang tu kan. Nak buat apa-apa, ambil kepiah, bola poket lo. Lepas ambil kepiah bola poket, barulah. Barulah nak buat apa-apa. Baik, kita masuk muka surat 63. Tentang sabda Nabi. Waqala ni makna sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi lah ni. Mana? Sallaita ke bawah sekali. Oh, yang bawah sekali pun boleh juga. Muka surat 62. 62 bawah sekali ataupun 63 atas sekali. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sallatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jum'ah. Oh, ni khas untuk hari Jumaat. Dan sabda Nabi SAW, menselawat oleh malaikat, yakni minta ampun. Malaikat minta ampun. Malaikat berselawat ke atas. Apa maksud malaikat berselawat? Minta ampun. Ke atas siapa? Mereka itu atas orang yang memakai serbannya pada hari Jumaat. Dapat doa malaikat. Siapa yang pakai serban pada hari Jumaat, malaikat minta ampun untuk dia. Malaikat minta ampun. Kita kadang-kadang minta ampun pun jarang-jarang. Minta ampun kita sendiri. Jadi malaikat tolong minta ampun. Malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tak buat dosa. Dia minta ampun untuk kita. Dengan syarat pakai serban. Untuk permulaan ni letak atas bahu dululah. Lama-lama naiklah slow-slow ke atas kepala. Paling kurang pun, maksudnya paling kurang pun buat hari Jumaat. Kalau pakai hari-hari tiap-tiap datang sembahyang pakai serban. Buatnya imam tak ada kat orang tolak tu. Orang tolak tu risau juga. Risau juga, takkan setiap kali nak sembahyang nak menyuruk belakang tiang. Belum komat lagi tu, lari habis. Sebab apa? Sebab pakai serban, pakai jubah. Nak buat macam mana? Simpan janggut sikit. Kalau imam tak ada, yang tu dulu kena tolak. Jadi paling kurang pun hari Jumaat. Hari Jumaat orang tak perasan. Orang tak berhati. Kadang segan nak pakai. Rasa macam
Ustaz-ustaz lah rasa macam ahli-alim. Kan pelik kadang-kadang orang ni. Jadi kalau rasa pelik-pelik gitu, hari Jumaat tak ada orang berhati lah. Pakai je lah hari Jumaat. Tak ada orang berhati. Tak ada lah orang nak berhati. Okay. Hari Jumaat. Supaya malaikat minta ampun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Raka'atani bi'imamatin khairun min 70 raka'atan bila imamatin. Simple je hadis dia. Dan sabda Nabi SAW, sembahyang 2 rakaat dengan memakai serban itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada serban. Free. 70 kali ganda. Perbezaan sembahyang 2 rakaat tak ada serban dengan ada serban kali 70. Tahu tak kenapa orang pergi Mekah? Selain daripada nak tengok Kaabah lah, nak tawaf, nak buat umrah. Selain daripada orang nak pergi Mekah, sebab nak dapat 100,000 fadilat. Sembahyang satu kali seumpama 100,000. Masjid Nabawi seumpama 1,000. Masjidil Aqsa seumpama tu gandaan dia 500 kali. Tapi di Malaysia tak adalah gandaan-gandaan macam tu. Tapi dia ada gandaan 70 kali. Banyak juga 70. 70 kali gandaan dia. Pakai serban dengan tak pakai serban kali 70. Free je. Paling kurang pun tak buat datang masjid surau. Semasa sembahyang kat rumah. Paling kurang pun segan sangat. Macam mana malu sangat. Malu tak kena gaya. Orang benda tak patut malu, dia malu. Tak apalah sembahyang kat rumah. Pakai serban. Sebab dapat kali 70 tu. 70 rakaat. 2 rakaat dengan memakai serban itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada serban. Simple lah. Fadail amal. Kata Munawi, kerana sembahyang itu masuk hadrat al-Malik. Kerana sembahyang itu menghadap, kita panggil, kalau kita bahasa kita panggil menghadap Allah. Menghadap Allah. Menghadap Tuhan. Menghadap raja. Dan masuk kepada hadral raja-raja dengan tiada perhiasan itu menyalahi adab. Sembahyang itu menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Itu sembahyang. Maknanya nak jumpa Allah. Istilah orang Melayu juga, jumpa Allah kan. Menghadap Allah. Ketika solat. Tiba-tiba masuk menghadap Allah ni Malikul Mulk, raja segala raja. Tiba-tiba menghadap Allah, tak ada perhiasan, maka tak ada adab. Kalau kita tengok orang yang nak pergi jumpa tuanku, nak pergi jumpa Sultan Agung, dia ada pakaian dia mana boleh gitu? Boleh? Pakai singlet, pakai seluar jin, boleh? Pakai baju t-shirt, gambar tengkorak, belakang naga, mana boleh? Tak boleh. Dia ada protokol. Itu baru nak menghadap raja yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Itu baru dunia, raja dunia. Raja segala raja sepatutnya lebih beradab lagi. Jadi maka pakailah pakaian yang sesuai, yang tidak menyalahi adab dalam kita menghadap raja-raja, dalam menghadap raja. Jadi kalau menghadap raja ada pakaian yang sesuai, menghadap Allah lagilah patutnya. Gitu. Ini masih lagi fadail amal, tak masuk hukum lagi. Dia bagi 2, 3 fadail amal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadail amal lagi. Ta'ammamu fa inna syaitana la yata'ammamu. Allah ni kasarlah sikit. Kadang-kadang sebut lembut, kadang-kadang kasar. Standard lah. Nak bagi rasa dia bagi kasar lah. Apa yang kasar sikit ni? Dan sabda Nabi bagi tahu, pakai serban olehmu, maka bahawasanya syaitan tiada memakai serban. Tak kasar. Kasar lah. Maksudnya kita kalau boleh nak menyalahi syaitan, tak nak sama dengan dia. Apa syaitan buat, kalau boleh kita tak nak buat. Walaupun kita bukan bertujuan nak ikut dia. Nak buat sunnah syaitan kejap. Bukan. Bukan tujuan nak ikut syaitan. Tapi apa sahaja perbuatan syaitan, kita tak nak buat juga. Macam tu juga perbuatan Yahudi dan Nasara.
Nabi ni dia punya perangai, sikap dia tak nak sama dengan Yahudi Nasrani. Walaupun perkara itu tidak menyalahi syariat pun. Kalau benda haram memang kena elak lah. Tak, benda tu tak haram pun. Tapi Nabi tak suka. Diorang puasa hari Ashura. Sebab diorang kata waktu Nabi Musa begitu begini adalah Yahudi Nasara. Nabi kata kalau dia puasa Ashura, kita lebih layak puasa Ashura. Tapi kita tambah Tasu'a. Puasa 9, 10. Kita mesti tambah. Mereka berpuasa hari Sabtu. Nabi boleh je puasa hari Sabtu. Nabi tak nak kita puasa hari Jumaat Sabtu. Kenapa nak beza ni? Nabi akan berbeza. Berbeza dengan Yahudi Nasara. Itu Yahudi Nasara, Nabi tak nak sama. Walaupun perkara itu tidak salah. Tapi Nabi tak nak sama juga. Sebab Yahudi Nasrani. Itu baru Yahudi Nasara. Syaitan. Apa dia? Nabi larang kita untuk bergerak-gerak, bercakap, buat sesuatu ketika azan. Setengah ulama dia kias ketika iqamah pun sama. Yang ni susah nak buat. Cakap senang, nak buat susah. Tak percaya tengoklah. Ketika azan dan iqamah, perkara yang makruh yang Nabi larang untuk buat tapi tak sampai tahap haram. Nabi larang buat adalah bergerak-gerak, bercakap, buat sesuatu. Berapa lama sangat azan? 5 minit? Kadang tak sampai 5 minit. Qomat lagi tak sampai 30 saat je rasanya. Jadi waktu tu jangan gerak. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, waktu yang disunatkan waktu bangun ketika qomat untuk sembahyang adalah apabila habis qomat. Mazhab lain sampai qad qamatis solah, dengan sesuai lah dengan suruh sembahyang, qad qamatis solah, bangun sembahyang. Aku pakak-pakak bangun kan dekat qad qamatis solah. Sebab sesuai munasabah dengan suruhan ataupun panggilan muazzin tadi, iaitu qad qamatis solah, marilah bangun sembahyang, pakak-pakak bangun. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i sampai la ilaha illallah, habis qamat baru bangun. Sunatlah. Kenapa mazhab Syafi'i gitu? Sebab tak nak bagi bergerak. Jangan bergerak, duduk diam. Ketika apa? Azan dan iqamah. Habis je baru gerak. Sebab apa nak bagi tu? Sebab syaitan dia bergerak-gerak ketika azan. Bukan nak tiru syaitan. Bukan kita aku nak tiru syaitan lah. Azan dia bergerak-gerak. Bukan. Tapi macam syaitan. Maka Nabi larang. Macam Yahudi Nasrani, walaupun tak salah pun Nabi tak nak. Oh, Yahudi Nasrani pakai gini. Aku tak nak pakai, Nabi kata. Sebab dia pakai. Sedangkan pakaian tu tak salah. Bukan pakaian agama. Pakaian agama untuk pakaian agama orang kafir memang tak boleh pakai. Macam apa, kain kuning tu, pakaian agama lah. Macam jubah, bukan jubah, jaket orang Kristian tu kan, jaket yang kalau kita tengok kita nampak paderi punya tu, memang tak boleh pakai yang tu. Ini pakaian biasa. Pakaian biasa orang kafir pun Nabi tak nak pakai. Padahal tak salah pun. Nak berbeza. Dengan syaitan lagi lebih Nabi nak berbeza. Jadi Nabi tak bagi. Tak bagi sama dengan Yahudi Nasrani, tak bagi sama dengan syaitan. Apa syaitan buat? Syaitan dia suka duduk dalam jamban, dalam toilet. Nabi tak bagi duduk lama-lama dalam toilet. Ini duduk dalam toilet sampai setengah jam. Buat apa? Lama Buat apa benda tau? Ada sampai sejam. Ada benda ni. Biasanya ada masalah dengan makhluk halus lah. Maksudnya dia seronok, dia rasa tenang duduk dalam jamban. Dulu rasa Sarawak. Sampai sakok. Dulu dia dapat aroma. Kalau tak kena aroma tu rasa macam ketagih kot. Atas masuk, bau dia semua masuk. Pusing. Tak tahu lah, lama duduk. Buat apa duduk lama-lama sangat ni dalam toilet? Nabi tak bagi. Tak sampai tahap haram, tapi tempat syaitan tu. Nak kawal syaitan ke apa? Gitu. Nabi nak berbeza dengan Yahudi Nasara, lebih-lebih lagi syaitan. Jadi syaitan suka duduk dalam jamban. Bila sebut jamban yang ada lubang untuk buang najis. Kalau tempat mandi dia panggil hamam. Itu okey. Itu untuk merapikan diri. Duduk setengah jam tak apa. Itu hamam. Tempat mandi, tempat merapikan diri, bukan tempat yang ada lubang masuk najis dalam tu. Itu jamban. Yang itu yang tempat syaitan. Sebab tu orang dulu kalau perasan, dia buat tempat buang air dan dia buat tempat mandi lain. Perasan ada 2 pintu. Tok-tok kita, mak-mak kita dulu pun tahun 80-an masih lagi ada 2. Sekarang je 2 in 1. Kalau boleh 4 in 1. Tempat basuh kain habis semua duduk situ. Sekarang ni macam-macam sekarang ni, campur habis.
Dulu asing, tempat buang ni bukan ni rumah setan. Yang ni tempat hamam, tempat mandi. Boleh duduk lama-lama. Dah bila gabung, siap tutup lagi benda alas tu, tudung dia tu, lepas tu duduk atas tu lagi, tempat setan. Nabi tak bagi duduk lama-lama. Tapi duduk lama-lama buat apa? Boleh datangkan was-was. Boleh. Masih duduk, masalah, banyak masalah. Biasa ada gangguan-gangguan lah kalau duduk lama. Masuk lama tu sejam setengah, tu lama. Kalau 15-20 minit tu, dipanggil lama lah juga, tapi tak ada masalah gangguan tu. Jadi, Nabi tak bagi. Antaranya, ketika azan iqamah, jangan bergerak. Kalau boleh, jadi batu. Dengar, jawab. Tapi kalau kita berhati, time azan iqamah ni sedap bergerak ni. Gerak situ, gerak sini, pergi belakang, pergi depan, pergi. Tak buat apa tau. Sibuk sangat time tu. Sehingga kan, qamat, kalau boleh, bila la ilaha illallah, baru gerak. Tak apalah nak pakai mazhab lain. Qad qamati solah baru gerak. Itu mazhab lain. Tak apalah, bolehlah juga. Jadi ketika azan iqamah duduk diam. Sebab setan bila azannya dia akan buat sibuk. Bila azannya dia buat sibuk. Duduk lagi kat tu, lagi pergi kat belakang, pergi kat tu, pergi sini. Dia lagi. Dia kentut kuat-kuat. Dia tuk telinga. Dia buat, dia melompat, berguling. Setan ketika azan dan iqamah. Dia tak nak dengar. Dia kalau boleh tak nak peduli, aku tak nak peduli, aku tak nak peduli, aku tak nak peduli. Macam tu, seolah-olah gitu. Kalau setan yang teruk sikit, lari, lepas tu dia kentut. Pom, dia kentut. Sampai tak dengar azan tu. Ada tak orang perangai gitu? Ada, tapi tak bunyi kentut lah. Mulut dia, tengah azan tu. Macam lah tak ada waktu lain. Lepas habis, lepas semayang, pergi lah kedai tu. Minum teh tarik, borak sampai 3 jam. Kenapa time tu? Setan lah tu. Nabi tak bagi. Sebab tu kata sini. Nabi nak berbeza. Biar berbeza dengan syaitan kalau boleh kita ni. Jadi kita kena tahu juga perangai syaitan. Bukan untuk kita ikut. Untuk kita elakkan perangai gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Al-amaimu simal malaikati. Fa'arsiluha khalfa zuhurikum. Dan sabda Nabi SAW. Serban itu alamat bagi malaikat. Malaikat pakai serban. Yakni pada perang Badar. Bukan selalu pakai. Pada perang Badar. Ketika perang Badar. Berapa ratus orang? 300 lebih je. Lawan ramai. Tapi umat Islam menang. 1 nisbah 3 dan 4 lawan. 1 nisbah 3. Cuba bayangkan. Ataupun 4. Seorang ni. Lepas tu ada 3 atau 4 orang. Kalau ikut logik memang kalah. Dia lawan kat depan, kat belakang cocok. Dia pusing kat belakang, kat tepi ni. Memang kalah, tapi menang. Tu perang Badar tu hebat. Tapi menang. 1 nisbah 3 dan 4. 1 umat Islam, 1 pendekar Islam pada waktu tu, lawan 3 atau 4 orang. Menang. Hebat perang Badar. Hebat. Jadi bila macam tu, Abu Lahab dia tak ikut perang Badar. Dia tak ikut. Sebab dia tahu. Dia jiran Nabi kan, Abu Lahab. Dia tahu. Memang kalah. Kita kalah walaupun kita ramai. Abu Lahab. Dia tak ikut. Dan dia dah tua dah waktu tu. Jadi, ketika perang Badar, sedikit ceritalah. Cerita Abu Lahab. Sebab dia tak pergi perang Badar. Dan dia tahu akan kalah. Macam ni dia boleh tahu. Pertama, dia pakcik Nabi. Yang kedua, dia jiran Nabi. Yang ketiga, dia memusuhi Nabi. Sampai kan ada surah kan? Surah Abu Lahab. Dia memusuhi Nabi. Bila seseorang nak memusuhi seseorang, dia kena buat kajian. Dia mana boleh main musuh gitu? Aku musuh dengan dia. Tapi tak buat kajian. Mana boleh? Dia kena buat kajian untuk dia memusuhi orang tu. Bila dia buat kajian tentang Nabi, Nabi semua betul. Tapi tetap juga dia tak berhati. Jadi, apabila perang Badar, dia pertama tua. Yang kedua, dia tahu memang akan kalah. Umat Islam akan menang waktu tu. Walaupun tak ramai. Akan menang. Jadi dia pun tunggu. Untuk tunggu berita, menang ke kalah. Tapi tahu dah, sampai saja tunggu. Kemudian datanglah, anak buah dia bagi tahu, kalah. Kalah. Bila dia bagi tahu kalah, macam mana boleh kalah? Kita kan ramai. Ramai kita 1000 orang. Dia kata, orang anak buah dia lah. Orang bawahan dia. Dia kata, ada orang pakai jubah,
pakai serban yang kami tak kenal. Ada orang pakai jubah serban yang kami kenal. Ni alamat. Jadi, bila pakai jubah, pakai serban, ketika perang Badar, pendekar-pendekar Islam, dia tak pergi lawan lah. Walaupun dia tak kenal. Dia tahu, oh ini geng kita, ni geng kita, ni geng kita. Itu tanda dia. Oh, yang ni tak pakai serban. Lawan. Gitu lah. Dibantu oleh malaikat sebenarnya. Malaikat yang bantu. Lepas pada tu, ada seorang hamba ni. Hamba pakcik Nabi juga. Nama Abbas. Abbas, pakcik Nabi. Adik-beradik ayah Nabi lah, Abdullah. Abbas. Dia tak ada kat situ. Tapi hamba dia ada kat situ. Hamba dia masuk Islam. Hamba dia lah kata, itulah malaikat. Hamba dia kata. Abu Lahab dengar. Sebab datang anak buah Abu Lahab ni, pergi bagi tahu, kita kalah. Tiba-tiba, kenapa Muhammad dapat bantuan daripada orang pakai jubah dan serban. Berjubah dan berserban. Dia ni masuk Islam. Abbas masuk Islam, tapi dia rahsiakan keislaman dia. Isteri Abbas masuk Islam juga. Hamba Abbas masuk Islam juga, tapi semua rahsia. Tapi bila dah menang macam tu, seronoklah sebab dia Islam kan. Seronoklah hamba tadi. Jadi dia pun terus terkeluar spontan. Itu malaikat tu. Bila dia kata malaikat, pecah lubang. Dia hamba. Abu Lahab dengar, Abu Lahab pukul. Pukul dia. Sebab hamba pun. Datang Abbas punya isteri. Tuan dia lah, tuan hamba yang kena pukul tadi. Dia pukul balik Abu Lahab. Kenapa? Mana boleh pukul hamba orang? Nak pukul hamba sendiri. Kau pukul hamba orang. Dia kata, berani kau pukul hamba orang lain dalam keadaan tuan dia tak ada kat situ. Isteri Abbas ni pukul balik dia. Kena kepala. Luka. Daripada luka tu lah memburuk, mati Abu Lahab. Sampai akhir sekali mati. Membusuk. Buruk dan busuk. Akhir sekali semua keluarga dia pun tak mau dekat. Akhir sekali dia mati seorang-seorang. Akhir sekali masa nak tanam pun keluarga dia tak mau dekat. Akhir sekali digali. Orang lain gali upah, orang lain tanam. Lepas tu orang lain yang upah tu pun tak mau dekat kambus sebab busuk sangat. Maka baling batu jauh-jauh. Bagi timbus. Baling jauh-jauh. Tu Abu Lahab. Dan sekarang ni tempat dia busuk sampai sekarang. Sampai sekarang kalau pergi busuk juga. Dan kerajaan Arab dia buat tak jauh daripada sini, dia kata alang-alang busuk, alang-alang mencelup perasam biar sampai ke Pangkalengan. Macam mana? Dia buat tempat pembuangan sampah dekat dengan situ. Jadi alang-alang busuk biar busuk. Jadi bila busuk tu kita ni busuk sampah, sebenarnya busuk tu dulu. Busuk Abu Lahab punya tempat memang busuk. Busuk macam sampah. Siapa pergi Mekah tak payah pergi singgah lah. Apa-apa singgah, pergi tempat lain. Tak payah pergi singgah lah. Ini pergi Mekah, pergi tengok apa? Istana Dajjal. Istana putih tu. Yang kat luar tanah halal lah, bukan tanah haram. Macam tak ada tempat lain nak pergi. Pergilah Masjid Quba ke, Qiblatain ke, banyak tempat. Ini pergi mana? Pergi tengok. Saya tengok juga baru ni. Cuma tengok jauh lah. Dia kata, itulah Istana Dajjal. Istana putih. Dajjal akan duduk situ kalau ikut riwayat. Siapa punya tu? Dia punya sultan lah. Dia punya raja. Raja Pening. Raja Arab Pening. Pening lah Raja Arab sekarang. Nak joget dah boleh. Perempuan dia punya, saya pergi dekat airport, perempuan dia dah keluar rambut dah. Ada colour lagi. Dulu bawa kereta pun tak boleh ambil lesen. Nak isi borang, ambil lesen, jantina, perempuan, reject. Tak boleh ambil lesen. Bawa kereta pun tak boleh. Sekarang, keluar. Nak joget, boleh. Ada semua syiah. Berhala ada lah. Berhala besar. Dia punya raja besar dia. Salman. Besar. Semua macam-macam dah ada. Sekarang Pak Arab dah pening. Sebab agama kita bukan ikut Arab. Tidak. Agama kita bukan apa yang terjadi di Mekah. Tidak. Pak Arab nak berubah, dia punya pasal. Kembali kepada zaman jahiliah. Itu dia punya pasal. Itu dia punya pasal. Sekarang ni pula jumpa emas banyak. Panjang emas. Makin kaya lah dia. Makin jahanam lah. Tunggulah 3 orang anak dia bergaduh. Maka kiamat memang dekat dah lah. Kalau 3 tu bergaduh. 3 anak. Itu semua dicerita dalam hadis Nabi. Memang jadi balik. Memang jadi jahiliah balik. Jadi jahiliah balik. Akhir zaman. Mesti jadi. Perkara itu mesti akan terjadi. Bila aja. Masa perang Badar,
malaikat pakai serban, maka lepaskan olehmu akan dia, yakni akan kuncinya pada pihak belakang kamu. Kunci ataupun kinci ni ekor. Jangan salah faham pula. Bahasa dulu kunci atau kinci. Ni ekor ni. Jadi kalau nak pakai serban, jangan lupa ekor. Panjang mana? Nanti kita baca panjang mana. Dia kata kuncinya pada pihak belakang kamu. Jangan letak ekor kat depan. Dia tak panggil ekor. Jangan letak kat tepi, jangan letak tepi, belakang. Itu yakni akan kunci ataupun kincinya di belakang kamu. Jika serban belit lah. Jika serban letak, suruh belit. Itu nanti. Jika serban pusing, mesti ada ekor. Jika serban letak, jangan letak saja. Mesti ada letak gitu. Nanti ya, ada bawah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemar. Nabi kalau tengok dia tak cemar, dia tak kotor. Tubuhnya takkan kotor tubuh Nabi. Maknanya Nabi jaga. Takkan berbau busuk ketiak, tak ada. Takkan bau hanyir, bau apa tak ada Nabi. Bau peluh. Nabi jaga. Pertama dia kata, Aisyah kata, sekali-kali. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Taala murka akan cemar-cemar, kotor-kotor dan kusut kemusut. Kusut masai lah. Kita orang Islam pakai kemas. Bukan, kenalah warak sikit. Kenalah zuhud. Jadi pakai serabai. Bukan, tidak. Pakai kemas. Nabi suka pakai kemas. Sikat. Malah Nabi ada sikat. Bawa sikat tau. Sikit, rambut ni sikit. Janggut je, kona kot tu ke tak cantik sikit, sikat. Nabi jaga penampilan. Umat Islam jaga penampilan. Nak zuhud ke, nak warak ke, penampilan tetap bersih. Bersih dan jaga. Bukan kusut kemusut ni. Bukan kusut masai. Bukan kotor-kotor. Tidak. Dan sekurang-kurang barang yang datang warid pada kadar kunci. Cerita kunci dia. Ekor. Ekor serban. Itu 4 jari. 4 jari. Minimum. Ni minimum. 4 jari minimum. Berapa ni? 3 inci. Betul tak? Ke tak sampai? 4 jari ya. Minimum. Jangan pendek pada tu lagi. Jadi macam kura-kura pula. 4 jari. Itu minimum. Dan sebanyak-banyak barang yang datang warid. Warid ni datang. Barang yang datang warid. Datang lagi, warid lagi. Yang tu nak macam mana bahasa Melayu. Kata qil. Kata tu, qil tu kata lah. Qala. Jadi kata qil. Kata-kata. Biasalah. Bahasa Melayu, dia kan dia suka double. Malam Lailatul Qadar. Malam tu, malam. Lailah tu, malam. Qadar tu, qadar lah. Jadi malam Qadar. Malam, pada tu malam Al-Qadar. Ataupun Lailatul Qadar. Tapi kita sebut malam Lailatul Qadar. Boleh lah. Bahasa Melayu cakap dia suka double-double kan. Datang lagi, warid lagi. Warid tu datang lah. Jadi datang-datang. Kan. Barang, perkara, riwayat yang datang, warid yang datang, paling sehasta panjangnya. Maksudnya maksimum. Sehasta. Berapa inci ya? 2 kaki ya? Panjang, maksimum. Minimum 4 jari. Maksimum 1 hasta. Ni 1 hasta. Sampai belakang kot ni. Maksimum. Sehasta. Dan antara keduanya 1 jengkal panjang. Ini yang terbaik. Seperti yang tersebut di dalam Tanbihul Akhbar. Yang terbaik, sejengkal. Ini cantik, paling cun. Macam janggut lah. Janggut panjang, sunnah. Pendek pun boleh. Janji ada janggut. Yang terbaik, buat gini. Kerat lah. Di antara ni, dengan pendek. Ni, kerat. Itu yang terbaik. Maknanya 1, lebih kurang juga 4 jari. Kan? 4 jari lah. 4 jari juga, janggut. Itu yang terbaik. Cuma, minimum, janji ada janggut. Maksimum, panjang. Segitulah. Minimum 4 jari, ekor serban. Maksimum 1 hasta. Terbaik 1 jengkal. 1 jengkal.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Dan sabda Nabi, bertanda olehmu, yakni olehmu bagi kamu tanda memakai pakaian. Maksudnya bertanda olehmu, pakailah pakaian yang ada tanda. Contoh macam serban tadilah. Biar ada style. Bila sebut style, sunnah Nabi lah, style Nabi, bukan style kita. Maka bahawasanya malaikat beralamat mereka itu dengan memakai. Malaikat dia pakaian, dia ada style. Cuma style tu jangan pakai style orang kafir, pakailah style Nabi. Bila style Nabi, maknanya serban antaranya, jubah antaranya. Jadi pakailah berstyle. Bukan janji pakai je, tidak. Itu sunnah Nabi tu. Pakai molek-molek lah. Okay. Jadi serban, antaranya adalah serban. Dan kata Ibn Hajar, habis dah. Dan kata Ibn Hajar di dalam Tanbihul Akhbar, dan sesungguhnya menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai yang terlebih elok barang yang kami dapat. Nabi suruh kalau nak pakai, lebih-lebih lagi nak menghadap Allah, nak sembahyang, nak pergi masjid surau, pakaian yang paling elok. Kita terbalik tau. Kita pakai pakaian yang paling elok, bukan nak pergi masjid surau. Ketika nak pergi masjid, nak sembahyang jemaah, semua yang terbaik. Pakaian yang paling mahal, kepiah yang paling mahal, serban yang paling mahal, minyak wangi yang paling mahal, kereta yang paling mahal, semua yang paling mahal. Ini nak pergi masjid surau, kereta bawa kancil. Tapi nak berjalan baru bawa kita punya H. Bawa tu lah. Sebab apa? Dia antaranya syiar tau. Cuba bayangkan. Kat depan tu, cuba bayangkan. Honda baru tu lah. Apa nama lah Honda tu? Honda. Lepas tu X70. Cuba bayangkan kat depan tu. Velfire. Alphard. Cuba bayangkan. Ferrari satu. Oi. Pertama, dia lain. Kadang-kadang orang nak datang jemaah sebab benda tu. Sebab macam nak tengok kereta, kita tak mampu lagi naik motor. Kita Honda juga. Honda sama. Honda motor, tapi nak tengok orang punya. Dia datang sebab tu. Itu antara tarikan. Alah, kan ada artis tu dia boleh tarik beribu-ribu orang datang masjid sembahyang subuh. Orang mungkin budak-budak tu datang, artis ni orang datang sebab nak selfie, nak masuk Facebook nanti. Boleh juga takat-takat gambar, boleh jumpa artis. Bukan tujuan nak sembahyang apa benda. Tak. Okey je sebenarnya. Mula-mula. Dia boleh ajak orang kan. Hebat juga tu. Ribu datang. Saya tak tahulah. Kita baca-baca tengah belek Facebook nak cari kuliah. Keluar standard keluar benda lain. Break kejap. Standard Sekadar nak 10 minit je. Jadi 2 jam. Jangan main lah kaih ni. Lepas kuih. Tak habis-habis. Tahu-tahu 2 jam. Ya Allah, bazir masa. Jumpa, artis ni dapat bawa datang ke masjid 1000 orang. Dalam 1000 orang tu, mungkin tak ada kekal. Artis tu tak datang dah. Tapi, mungkin tak dalam 10% ke? Ada tak dalam 100-200 orang lekat? Boleh jadi. Kalau 100-200 orang lekat lepas artis tu tak ada, baik habis dah. Nak cari macam mana? Tak payah 100-200 orang tak. Daripada 3,000, dapat 5 orang lekat lepas pada tu. Cukup dah. Berapa persen? 0.0001% yang lekat. Cukup dah. Lekat tu maksud terus datang. Jadilah jadi kita kena ada punca, kena ada datang sebab ada makan, datang sebab mesti ada punca dulu. Datang sebab ustaz selebriti. Mula-mula sebab tu datang. Lepas tu lekat seorang cukup dah. Jadi lepas tu buat program lain pula, buat program apa-apa, lekat pula seorang. Buat pula program bola berjemaah. Sembahyang berjemaah dan bola berjemaah. Contoh. Lekat pula seorang mana budak-budak main bola. Jadi dah. Seorang. Kalau buat macam tu, 2-3 tahun, mau jadi 100. Dia sebagai penarik. Itu juga kereta-kereta yang ada.
Dia tak ada kereta pun, tapi kalau dia pergi, dia rasa macam kaya je kawan-kawan dengan geng-geng yang ada Velfire. Rasa macam kaya. Mula-mula, lama-lama, seronok pula. Lama-lama tak pergi sembahyang jemaah, rasa macam, kenapa rasa sembahyang kat rumah macam tak sah je? Rasa macam tak sah. Sah, tapi tak sedap dah. Sebab dia datang. Asal datang nak tengok kereta orang. Asal datang nak kawan dengan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Bila kita kawan dengan orang yang banyak harta, cakap-cakap tentang bisnes-bisnes juta-juta, kita tak ada pun. Lama-lama kita ada semangat dia mari. Jadi tak kisahlah. Tak kisah. Janji dia kena ada punca mula-mula tu. Jadi kalau katalah datang dengan wanginya, dengan selesanya, dengan pakaian yang cantik-cantik, dia lain. Dia ada semangat tu lain. Jadi sebab tu datang cuba tu bayangkan beratur kereta yang mahal-mahal yang simpan kat rumah tu lah. Ini time balik kampung. Ke nak tunjuk kat orang kampung? Habis datang naik. Yang paling buruk kali, buka pintu. Tak terbuka-buka. Kena buka tingkap. Kok buka kat luar. Baru terbuka. Kereta tu dia bawa. Kalau orang kafir tengok, yang datang masjid ni, Darat cetah yang datang. Dia tak tahu kereta ada. Cuba datang. Yang datang ni hebat-hebat. Orang yang tengok. Aku baru ada MyV. Tak datang solat jemaah dah. Kawan ni, Alphard yang baru tu, bapak besar tu. Masih lagi boleh datang solat jemaah. Subuh. Aku baru MyV. Special edition. Puas cari duit untuk bayar bulan-bulan. Pun tak datang dah. Dia terasa sendiri. Malu aku gini. Orang ada juta, orang ada ratus ribu, orang senang pun datang. Aku baru setakat dapat beli motor 650cc, nak bayar bulan-bulan. Pun dah tak datang buat overtime. Malu aku. Dia akan mari. Jadi sebab tu, yang terbaik, datang tu yang terbaik, buat yang terbaik. Jangan kotor-kotor, bawa baju yang paling mahal. Baju yang paling mahal lah bawa datang untuk sembahyang jemaah. Biar nampak orang datang solat jemaah ni orang standard. Orang yang standard. Bukan yang orang yang dah tak boleh dunia, cari akhirat. Tapi kalau boleh dunia, akhirat tak datang. Dah tak ada projek, tak ada buat apa, kerja pun biasa je. Sebab tu datang. Cuba ada kerja banyak. Dia nampak seolah-olah orang surau masjid gitu. Yang memang tak boleh buat apa dah. Hidup dia memang macam tu dah. Lepas tu dia datang. Kenapa orang-orang yang bisnes tak datang? Patut diorang lah kena datang. Diorang kena datang. Yang kaya-kaya tu datang. Tak kisahlah datang surau kecil, surau besar, masjid kecil, masjid besar. Tapi datang. Itu motivasi bagi orang. Okey. Jadi, sebab tu, Nabi dia akan pakai yang paling elok untuk datang. Dan bahawa kami memakai bau-bauan yang terlebih baik barang yang kami dapat. Janganlah pakai yang Maiden. Bau ni pergi Maiden. Allah murah lah minyak dia. Allah. So, ada orang pergi Mekah. Aduh kelakar cerita ni. Dia pergi Mekah. Sebelum dia pergi Mekah, dia beli siap-siap dah barang Maiden tu. Dia buang lah dia punya pelekat tu. Siap-siap beli minyak, beli kepiah, beli siap-siap dah. Simpan kat rumah. Dia balik-balik nanti dia ambil barang tu je bagi. Sebab apa? Kat sana mahal, Maiden murah. Boleh dapat 7 botol. 7 botol RM10. 7 botol besar tu. Tak tahulah bau apa lama. Siapa-siapa. Wangi. Selang 5 minit. Hilang bau. Tak tahulah dia campur air ke apa. Tapi murah. Bukan kata kalau dah tak ada duit pakailah. Daripada tak pakai ya. Cuma yang ada modal ni. Janganlah beli yang tu. Beli yang 180. Oat yang 180. Jangan beli oat yang RM10. Itu pening bau oat tu. Bau kayu pelak busuk. Minyak wangi tapi busuk. Pening bau oat tu. Yang biasa kan kalau ada. Yang orang letak kat masjid-masjid tu, yang bawa oat tu. Tak ada orang pakai, busuk. Oat mana? Oat RM3. Ni pakai oat 180. Sedap bau. Oat ni bau kayu oat tu. Sedap bau bah. Yang itulah pakai. Pakai yang mahal lah. Yang mahal tu. Ini pakai minyak atar pun. Beli yang paling murah. Bukannya apa.
biar bau tu sedap, bau sedap untuk datang, dia ada suasana tu lain, suasana tu. Pakai yang terbaik, nak bertemu Allah kan. Dan bahawasanya kami memakai apa tu? Akan yang putih. Bahkan pada dia pakai pakaian putih, ini tambah dobek dia pada hari Jumaat. Hari Jumaat sunat pakai putih. Semua putih. Okay. Sunat. Kalau hari Jumaat pakaian tu pakai putih. Jubah putih, serban semua putih. Ini sunat lah. Bahkan pada hari raya didahulukan yang terlebih elok, yang lain daripada yang putih yang tiada elok. Hari raya berbeza. Hari raya pakai pakaian yang paling elok. Hari Jumaat pakai pakaian yang putih. Dia beza. Kalau ada pakaian putih, tapi pakaian tu lama, dah 4 tahun. Warna putih. Jadi warna dia dah lari. Tapi warna putih lah. Dan pakaian yang warna-warni, warna lain-lain, bukan putih. Tapi baru. Tapi cantik. Pada hari Jumaat, mana lagi afdal pakai putih? Kerana hari Jumaat, sunat pakai putih. Walaupun putih tu putih yang tak cantik. Putih lama. Hari raya, sunat pakai yang baru, yang elok. Walaupun bukan putih. Jika putih, tapi 4 tahun, baru beli warna merah. Contoh, merah lagi, afdal pada hari raya. Jadi hari raya pakai warna-warni ke, janji dia baru dan cantik. Hari Jumaat, pakai warna putih, walaupun putih yang lama. Tetap sunat pakai putih. Ini tambahan lah. Tambahan. Maka sunat pada hari raya mendahulukan yang hijau. Kalau dalam banyak warna, nak pakai hari raya, cari warna hijau. Ni boleh tanda, lain kali nak beli hari raya, tak payah fikir nak pakai warna apa dah. Hijau aja. Sebab sunat pada hari raya mendahulukan yang hijau atas yang putih. Atau yang mempunyai warna yang lain. Settle masalah. Nak raya, cari hijau. Hijau ni, hijau. Macam-macam hijau kan ada. Cari warna hijau. Pada hari raya. Maka dan kalau nak beli untuk sembahyang Jumaat, tak payah fikir dah, beli yang putih. Habis yang ada warna macam-macam ni, pakailah sementara. Ini cerita belilah. Kalau orang bagi, ambil lah semua warna apa pun. Ini kalau beli. Nak beli untuk apa sembahyang Jumaat? Tak payah fikir dah, beli putih. Nak beli untuk air raya, tak payah fikir dah, ambil hijau. Sebab sunnah, free, pahala free. Sebab warna hijau pun cantik, warna merah pun cantik, warna hitam, semua warna cantik. Tapi warna hijau paling afdal. Kenapa nak ambil warna lain? Hijau pula bukan satu hijau. Hijau syari, hijau pekat, hijau air laut, hijau macam-macam ada hijau kan. Hijau, macam-macam hijau ada. Jadi, ambillah macam-macam hijau. Pada hari raya, afdal daripada segala warna kemudian daripada putih. Afdal daripada segala warna kemudian daripada putih. Kalau hari raya, hijau. Kalau hari lain, maksudnya hari Jumaat ke hari lain, afdal sekali putih. Lepas putih hijau. Hijau juga. Lepas tu baru warna-warna lain. Ini untuk beli. Untuk orang bagi, ambil aja. Ini untuk beli lah. Habis dah. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqti'ati wa amara bittalahha. Dan sabda Nabi SAW ditegah daripada iqtiaf. Iqti'ab. Payah nak sebut. Iqti'ab. Ditegah. Iqti'ab. Apa dia? Yakni memakai serban. Kembali balik cerita serban. Serban yang tiada balut di bawah dagu. Ni sebut tadi. Pakai serban, ditegah, dia panggil iqti'ab. Dan disuruh dengan talahi. Istilah yang kedua. Yakni memakai serban dengan dibalut di bawah dagu. Kalau pakai serban yang letak atas ni, pakai serban yang letak atas kepala, ditegah iqti'ab. Payah sebut. Iqti'ab. Kalau yang letak macam ni, ditegah iqti'ab. Ni adalah iqti'ab. Gini. Ditegah tu maksud bukan haram. Bukan haram. Cuma ditegah. Makruh. Iqti'ab. Habis tu, pakailah talahi. Macam mana? Gini. Tu je. Jangan gini. Cuma, kadang-kadang dia jatuh. Biarlah dia jatuh. Bila teringat, tak balik. Standard lah. Lepas tu dia jatuh. Biarlah. Bukannya, kena letak pin kat belakang. Supaya dia kekal. Tak payahlah gitu. Cuma maksudnya, teringat je. Ni. Istilah dia panggil, talahi. Ni. Dibalut di bawah dagu. Dan kalau kata dekat Arab, dia bukan ni je. Gini. Gini lagi. Banyak.
Sebab apa? Dia punya pasir debu tu, jadi dia boleh tutup. Kita sekali je lah. Buat apa banyak-banyak, panas pula. Panas. Jadi, jangan biar jatuh. Letak. Itu yang sikit-sikit. Ini bagi orang letak atas ni lah. Bagi yang ni, pastikan ada kunci. Ada ekor. Satu ekor. Walaupun ada, kalau bab orang tarikat dia letak 2 ekor. Ada 2. Satu je. Dan pastikan ada satu kadang-kadang dia terkeluar. Bila kita pakai kita masuk, dia terkeluar sikit. Macam 2. Kalau boleh masukkanlah. Tapi bukan tujuan nak buat 2 lah. Tapi nampak ada, masa kita, yang last kali kita masuk-masuk, kita biar dia terkeluar sikit. Apa hal? Kenapa? Tak adalah, tapi nampak macam ada 2. Masuk style lah. Style. Cuma tak, itu bukan masuk 2. Masuk 2 yang bawah tu. Itu masuk 2. Jangan buat 2. Satu aja. Orang masuk tarikat apa nanti, buatlah 2. Adalah amalan-amalan dia buat 2. Ni satu je. Masuk. Cuma kalau boleh, janganlah bagi terkeluar. Nampak macam 2. Cuma tak adalah salah. Sebab dia bukan nak buat 2. Dia cuma choking. Habis. Bab serban. Elok, memang kebetulan sangat elok. Kerana kita akan masuk bab 13. Bab menyatakan kelebihan puasa. Baru masuk. Cantik, memang cantik. Timing tu memang cantik. Dekat dah puasa dah ni. Cantik. Panjang ni cerita pasal malam Al-Qadar. Cerita pasal hari raya. Masa hari raya ni banyak lagi lah. Maknanya elok lah. Memang cantik. Timing kita memang cantik. Macam jadi janji aja. Bab yang ke-13 akan datang pada menyatakan kelebihan puasa. Kelebihan Ramadan, kelebihan puasa sunat semualah. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Lepas tu pula Imam Ghazali punya ni. Tekaan malam Al-Qadar. Kegembiraan orang puasa. Cantik. Bab yang ke-13 akan datang. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Satu lupa nak cakap. Kat sini, bagi bapak-bapak, kalau nak tahulah, siapa yang tak tahu, ada kuliah muslimat dah. Saya bawa, menceritakan tentang fiqh wanita, fiqh perempuan. Dalam kuliah maghrib, kuliah subuh, takkan bahas panjang fiqh wanita. Cerita apa benda orang perempuan, orang jantan semua. Jadi, ketika kuliah muslimat, adalah fiqh wanita. Memang dah mula berapa kali? 4 kali dah kot. 4 bulan dah kot. Jadi suruhlah isi tu mari. Bila? Lupa dah. Sekejap saya tengok jadual. Hari apa? Hari apa? Pun tak ingat kok. Hari Rabu ah? Hari Rabu minggu keempat. Hari Rabu minggu keempat. Suruhlah anak isteri datang. Kita sendiri boleh ajar pekah perempuan. Boleh ajar pasal haid dia. Sekurang-kurang sebanyak-banyak pun kita gagal. Ada banyak kiraan-kiraan. Jadi, tak lama sejam, paling lama sejam setengah kalau ada soalan. Sambil-sambil jalan pergi balik, setengah jam, 2 jam je. Kita sendiri tak larat nak ajar kat rumah. Suruhlah dia mari belajar. Hari Rabu minggu keempat. Hari Rabu minggu keempat. Suruh datang. Datang. Itu pesanan lah. Jadi, kita sambung akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air keluar. Ada yang